Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para penonton video di kalangan muslimin dan muslimat, khususnya rakaman kali ini untuk sesi kuliah di Surau Asy-Syakirin, Taman Legenda Suria, iaitu melalui ataupun daripada pembacaan kitab fiqh Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, yang membicarakan ataupun masih lagi di dalam membincangkan, mengulang kaji dan juga bermuzakarah tentang rukun-rukun solat. Dan sebenarnya rukun-rukun solat ataupun fardu ain, kalau di dalam solat ini, rukun-rukun solat yang kita wajib tahu setiap di kalangan orang-orang Islam, tidak kira bagaimana pun keadaannya ataupun bagaimana latar belakangnya dari segi kehidupan dunia, namun sebagai seorang Islam yang mukallaf, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sepatutnya memperbaiki setiap perkara yang kita perlu perbetulkan, yang kita perlu baiki dalam kehidupan kita sehingga akhir hayat kita. Dan di antaranya ialah bagaimana kita hendak betulkan solat kita dari segi luarannya, anggota, dari segi sahnya, batalnya, rukun-rukun solat, sehingga ditambah dengan dijaga ataupun diambil berat sunat ab'ad dan juga sunat hay'ah, di mana sunat ab'ad, sunat sebahagian daripada solat, iaitu di dalam mazhab Syafi'i doa kunut pada setiap kali subuh dan juga tahiyat awal. Manakala sunat hay'ah ialah sunat yang mencantikkan, menyempurnakan sembahyang. Jadi kita telah pun sampai pada rukun salam. Rukun salam iaitu rukun yang rukun memberi salam, iaitu rukun qauli, rukun yang perlu kita baca. Memberi salam selepas selesai membaca tahiyat akhir sehingga selesai, iaitu satu perbuatan ataupun ucapan yang merupakan yang terakhir sekali di dalam untuk sebelum kita selesaikan solat. Bagaimana kita menyudahkan, mengakhiri solat kita dengan rukun qauli,
yang terakhir, iaitu memberi salam. Bagaimanakah lafaznya, bagaimanakah cara ataupun perbuatan yang sunat ketika yang ada bersama dengan rukun memberi salam, iaitu bacaan Assalamualaikum warahmatullahi. Selepas selesai kita membaca tahiyat akhir yang merupakan rukun yang ke-11, ataupun bermula rukun ke-9 membaca tahiyat akhir, kemudian rukun ke-10 berselawat ke atas Nabi SAW di dalam tahiyat akhir ataupun bersama dengan tahiyat akhir, kemudian duduk rukun duduk sendiri di dalam membaca tahiyat akhir dan berselawat, dan juga rukun duduk ketika memberi salam. Maknanya rukun yang ke-9, 10, 11, rukun yang ke-12 ialah memberi salam ini perlu bersama dengan rukun duduk. Maknanya perlu dilakukan ketika masih duduk ataupun dalam keadaan duduk. Iaitu rukun salam ini setelah selesai membaca tahiyat akhir, di mana tahiyat akhir, saya ulangi, ada bentuk ataupun ada edisi yang paling kurang, yang paling minimum, yang kita pelajari juga, kita tahu juga, ambil tahu juga, bertujuan supaya kita tahu di mana had yang wajib dibaca, yang mengesahkan, yang menyebabkan solat sah, dan di mana had yang bagaimana bentuk ataupun edisi bacaan tahiyat akhir yang merupakan bacaan-bacaan yang sunat. Saya ulangi, bacaan yang paling ringkas, dan ini bacaan paling ringkas yang sah tahiyat akhir kita, iaitu bacaan yang sama seperti mana yang kita baca di dalam tahiyat awal. Itu pun sebenarnya ada lagi edisi yang lebih ringkas, tapi tidak mengapa. Pernah kita baca dalam rukun dalam edisi ataupun rakaman kuliah sebelum ini, di mana kalau yang ringkas itu ada kalimah-kalimah yang tidak ada. Maknanya contoh seperti yang ayat yang pertama di dalam tahiyat akhir, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ada edisi yang paling ringkas, hanya ada kalimah at-tahiyyat saja, at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika. Lafaz as-salam tanpa alif lam. Salamun alaika. Ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat. Jadi kesimpulannya, bacaan yang kita telah hafal itu, iaitu dengan bacaan yang sama dengan sebagaimana bacaan yang kita baca dalam tahiyat awal, itulah bacaan yang paling kurang, yang had yang mesti kita baca dalam tahiyat akhir, iaitu contohnya begini: At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini sehingga selawat ke atas Nabi merupakan bacaan yang paling minimum yang kita perlu baca di dalam tahiyat akhir, sehingga menyebabkan solat kita sah ataupun tahiyat kita itu sah. Jikalau kita tertinggal bacaan-bacaan tadi seperti asyhadu an la ilaha illallah tertinggal, ataupun selawat ke atas Nabi
Habis saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada selawat ke atas Nabi SAW, terus beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, maka solat kita ataupun tahiyat itu tidak sah, solat itu tidak sah. Perlu diulang balik tahiyat, kemudian ulang balik memberi salam. Tetapi bukanlah dengan mengetahui bahawa kadar minimum membaca tahiyat akhir sama seperti membaca tahiyat awal, kemudian kita beramal pula habis dia selawat terus memberi salam. Tidak. Mungkin berlaku dalam sesetengah keadaan, kemungkinan berlaku, contohnya kita sampai aja tahiyat awal, kemudian ada berlaku sesuatu menyebabkan kita terus memberi salam, maka solat kita itu sah, tapi bukan untuk kita amalkan. Baik, kemudian setelah selesai membaca tahiyat akhir, di mana sebelum itu ada lagi beberapa perkara yang sunat. Di antaranya selepas menyambung bacaan selawat kita dengan selawat Ibrahimiyah, akan kita sambung di dalam tahiyat akhir. Kita akan baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Maka kita akan boleh ataupun sangat digalakkan membaca doa, di antaranya doa memohon perlindungan daripada fitnah, iaitu doa yang berbunyi Bismillah fil alamin innaka Hamidum Majid, ayat terakhir dalam tahiyat akhir. Kemudian kita akan baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada fitnah azab kubur dan daripada fitnah api neraka dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan juga daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, fitnah Dajjal yang sangat membawa ataupun sangat menyebabkan fitnah di akhir zaman, yang telah diberi peringatan tentangnya oleh nabi-nabi terdahulu dan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda mengajarkan supaya dibaca doa ini pada tiap-tiap kali selepas solat ataupun tiap-tiap kali sebelum memberi salam. Kemudian setelah selesai itu kita akan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu paling ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu caranya. Ketika kita melafazkan rukun memberi salam ini, kita akan ketika membaca Assalamualaikum, wajah muka masih lagi menghadap ke kiblat. Kemudian bila sampai pada kalimah warahmatullah, barulah kita paling Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah bermakna di sini. Kemudian bila paling tu Assalamualaikum warahmatullah, kemudian Assalamualaikum tidak ada tunduk, tidak ada di dalam sunat memberi salam. Jadi terus saja beri salam ke kiri. Maka di sini ada satu saja rukun, iaitu rukun memberi salam, rukun yang ke-12 ataupun rukun yang ke-12, betul. Ke-13 nanti rukun bukan rukun, yang ke-13 nanti tertib. Baik.
Jadi setelah di situ kita memberi salam di dalam solat, yang rukunnya hanyalah lafaz Assalamualaikum warahmatullah sekali saja. Yang kedua itu ialah sunat, sunat hai'ah. Begitu juga dengan memalingkan kepala, yang juga merupakan sunat hai'ah. Maknanya jika habis baca tahiyat hanya ucapkan Assalamualaikum warahmatullah, kemudian dah tak buat apa dah, maka solat dikira sah, solat masih sah. Namun begitu bukan untuk diamalkan, kerana sunat hai'ah ini apabila kita tinggalkan, maka dia akan memburukkan ataupun tidak menambah kecantikan pada solat. Sebab itu namanya sunat hai'ah. Adapun sunat ab'ad, maka itu sunat sebahagian daripada solat. Jika ditinggalkan, maka disunatkan pula. Jika ditinggalkan, bukan ditinggalkan, jika tertinggal ataupun ditinggalkan, maka disunatkan pula sujud sahwi. Tapi bukanlah bermakna sunat ab'ad contohnya untuk ditinggalkan kemudian dikerjakan sujud sahwi, tidak. Jika tertinggal. Sebab kalau orang tinggalkan sunat ab'ad, contoh seorang yang sembahyang dalam mazhab Syafi'i tinggalkan sunat ab'ad, sengaja saja meninggalkan doa kunut ataupun sengaja saja meninggalkan tahiyat awal, maka memang solatnya sah, tetapi telah cacat, telah kurang sebahagian daripada solatnya. Jadi biasanya orang kalau sengaja tinggal sunat hai'ah, sunat ab'ad, tak adalah pula nak sujud sahwi. Macam itulah. Tertinggal ataupun berlaku tertambah ataupun terkurang di dalam rukun. Bahkan kalau kata doa kunut ni, contohnya seorang sembahyang pada sembahyang subuh, dia dah lepas rukuk, i'tidal, sami'allahu liman hamidah, kemudian sepatutnya doa kunut, tetapi dia terus nak turun, baru separuh, belum separuh daripada perbuatan nak turun tu, belum lagi separuh ataupun betul-betul separuh, kemudian dia sempat teringat dan bangun balik baca doa kunut, maka dalam keadaan begitu pun dia disunatkan untuk sujud sahwi, kerana dia telah pun melakukan ataupun terbuat satu perkara yang ke arah meninggalkan sunat ab'ad, apatah lagi memang tertinggal. Baik, jadi memberi salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, dan juga memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri, ini merupakan sunat hai'ah. Namun begitu kita tidaklah meninggalkannya. Sementara teringat tentang membaca tahiyat akhir. Ketika membaca tahiyat awal, kita akan baca sehingga selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Dan masuk, jika kita membaca tahiyat akhir, kita akan sambung selawat ke atas keluarga Nabi wa ala ali Muhammad, dan akan sambung dengan selawat ke atas Nabi Ibrahim dan juga keluarga Nabi Ibrahim. Jika di dalam tahiyat awal, contohnya apabila kita bersolat sendirian, contoh solat sunat kita, ataupun orang yang solat sendiri, wanita sembahyang sendiri di rumah, maka dia makruh untuk lajakkan, lebihkan daripada selawat ke atas Nabi di dalam tahiyat awal, Allahumma salli ala Muhammad, kemudian terus bangun ke rakaat ketiga. Namun begitu jika seorang yang sembahyang itu dia menjadi makmum, dan dia telah selesai, dia telah sampai ke ayat ataupun telah sampai ke selawat Allahumma salli ala Muhammad, selawat atas Nabi SAW, tetapi imam belum selesai, imam masih lagi membaca tahiyat, sama ada imam baca lambat ataupun dia yang baca cepat mungkin, maka dia boleh sambung lagi sekadar masa yang ada sebelum imam bangun. Adapun orang selain daripada imam, adapun selain daripada makmum, iaitu imam sendiri ataupun orang solat sendirian, maka makruh dia sambung.
selepas membaca selawat ke atas Nabi. Ini pada tahiyat awal. Adapun pada tahiyat akhir, maka bacalah dengan sempurna, termasuklah doa-doa selepas tahiyat akhir. Seperti doa yang saya baca tadi, doa mohon perlindungan daripada fitnah-fitnah, iaitu fitnah Dajjal, dan juga doa yang panjang juga yang ada disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh, iaitu doa seperti ini, Allahumma ghafirli, apabila habis saja membaca tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, maka bolehlah dibaca. Apatah lagi jika solat bersendirian, solat-solat sunat, maka kita boleh baca doa ini, boleh hafal, Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Jadi kemudian selepas kita memberi salam, ada beberapa keadaan selepas kita beri salam. Yang pastinya nanti ada satu perkara sunat, iaitu kita sunat niat keluar daripada sembahyang. Mungkin kita tak biasa amalkan, ataupun kita pernah dengar tapi tak biasa, terlupa untuk amalkan. Maka apabila kita mengulang kaji ini, bolehlah kita mula amalkan perkara-perkara yang sunat dalam sembahyang, sebagai menambah baik, sebagai menambah nilai dalam solat kita. Sebenarnya banyak sangat perkara-perkara yang akan menambah menambah nilai solat kita. Yang paling pastinya ialah bagaimana kita hendak menambah, pertama sekali memasukkan, mendatangkan khusyuk dalam solat dan menambahkannya. Di antara perkara-perkara ataupun cara-cara yang telah diberitahu oleh alim ulama ialah dengan mentadabbur, memikirkan, menghayati makna-makna bacaan dalam solat. InsyaAllah ada pada rakaman akan datang, kita akan sama-sama mengulang kaji tentang makna-makna bacaan di dalam solat, supaya ketika kita membaca, contohnya ketika kita baca doa kunut sebagai satu doa yang sunat dibaca selepas takbiratul ihram, selepas bertakbir Allahu Akbar, kemudian kita akan baca takbiratul sunat, kita akan baca doa iftitah. Jadi bermula dengan doa iftitah, kita mentadabbur makna-maknanya. Di dalam kita tadabbur, kita menghayati makna bacaan surah Al-Fatihah. Kemudian kita menghayati tasbih-tasbih yang ada pada setiap rukun sujud, rukun rukuk, sujud dan tahiyat. Maka dengan itu ia akan membantu seseorang yang menunaikan sembahyang mendatangkan kekhusyukan, supaya kita dapat mengimbangkan perkara-perkara yang terlintas dalam hati kita, perkara-perkara yang kita dapat menepis, kita dapat melawan lintasan-lintasan yang dilintaskan oleh syaitan. Kerana syaitan ini dia berusaha sehingga orang yang solat pun akan diganggu, sehingga apabila saf telah disusun pun, syaitan akan datang balik setelah tadinya dia itu lari ketika azan dikumandangkan. Jadi selepas kita memberi salam, maka ada sunat niat keluar daripada solat. Dan rukun terakhir ialah rukun yang ke-13, iaitu rukun yang dipanggil sebagai tertib. Tertib ini maknanya yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan.
iaitu kita bukan setakat mengetahui. Sebelum ini kita perlu maklum, kita pernah sampai pada bab rukun-rukun solat, ataupun di dalam kitab Matla'ul Badrain, syarat sah solat ni dibincangkan kemudian. Syarat antara syarat sah solat ialah seorang yang sembahyang itu wajib ataupun kena beriktikad, kena menganggap bahawa rukun-rukun solat yang dikerjakan itu merupakan rukun. Dia kena tahu mana yang rukun, dan dia kena beriktikad bahawa rukun itu ialah rukun. Kenapa? Kenapa itu menjadi salah satu daripada syarat sah solat? Kerana apabila seorang yang sembahyang tu dia tahu mana satu rukun, maka dia akan tidak akan meninggalkannya. Kerana rukun ni memang wajib, mesti dibuat. Kalau tertinggal pun perlu ulang. Kalau terlupa perlu diulang, kena kembali balik. Kalau dah buat rukun yang kemudian, kena reverse balik rukun yang sebelum tu. Namun begitu, tidak mengapa, ataupun tidak mengapalah jika seseorang itu mengiktikadkan juga sunat-sunat dalam sembahyang sebagai rukun. Maknanya semua sekali perbuatan sembahyang, sama ada sunat hai'ah, sunat ab'ad, termasuk dengan rukun, semua sekali dianggap sebagai rukun, maka itu tidak mengapa. Solat masih ataupun solat tetap sah. Jadi setelah selesai memberi salam, niat keluar daripada sembahyang itu sunat. Kemudian mestilah tertib. Tertib ini merangkumi daripada awal hingga akhir. Maka selesailah seorang itu mengerjakan sembahyang, sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Ada beberapa perbincangan selepas sembahyang ini, beberapa keadaan, beberapa situasi, 2 atau 3 situasi lah. Yang pertama, setelah selesai salam, adakah kita sunat menyapu muka? Adakah sunat menyapu muka? Maka kebanyakan orang kita, kebanyakan orang yang bermazhab Syafi'i, terutama di tempat kita lah, yang mana kita daripada kecil ataupun daripada dahulu lagi belajar di sekolah-sekolah agama, daripada ustaz-ustaz, daripada guru-guru, setelah selesai sembahyang memang kita akan, terutama di tempat kita lah, di Malaysia, kita akan ada sapu muka ataupun letakkan tangan di dahi, kemudian turun ke muka. Maka perkara ini ada asasnya, ada dibuat oleh ulama', ada disarankan oleh alim ulama', iaitu adalah disebut di dalam oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Adhkar, berkenaan dengan meletakkan dahi, meletakkan tangan di atas dahi. Maknanya ada sandarannya juga. Namun begitu kita faham, kita memang dah sedia faham bahawa itu bukan perkara yang dituntut, bukannya rukun, kerana memang telah pun habis sembahyang. Dan juga orang yang tidak mengamalkannya, tidak menyapu muka lah, senang, tidak menyapu muka setelah selesai solat, maka dia tidak boleh sebenarnya menganggap orang yang menyapu muka tu sedang melakukan perkara yang tak disuruh oleh Nabi SAW, kerana bukanlah perkara itu dibuat sendiri. Namun begitu, ada sandarannya, ada saranannya daripada ulama, bukanlah dibuat saja-saja. Tetapi jika seseorang yang setelah selesai berdoa, ya, memang sunnah untuk menyapu muka. Contoh, Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ini memang sunnah Nabi SAW, iaitu menyapu muka setelah selesai
doa, selesai berdoa. Di antara imam ataupun ulama yang menyebutkan berkenaan dengan adanya sapu muka ketika setelah selesai memberi salam ialah antaranya Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Al-Azkar, dan juga dia disebut oleh Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati rahimahullah taala dalam kitab I'anatul Talibin, dan juga ada disebut oleh Syekh Abdul Rahman Al-Ba'alawi dalam kitab Bughayatul Mustarsyidin. Maka kesimpulannya sapu muka selepas solat ialah amalan yang disarankan oleh ulama, iaitu sambil sapu muka kita akan baca doa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah warrahmanur rahim, ataupun baca Allahumma adhhib 'anil hamma wal hazan. Ketika sapu muka kita akan baca asyhadu an la ilaha illallah warrahmanur rahim Allahumma adhhib 'anil hamma wal hazan. Maka jika tidak baca pastilah tidak mengapa, dan apabila baca juga maka itu bertepatan ataupun ada saranan daripada alim ulama. Kemudian kita akan membaca wirid. Jadi tentang bacaan wirid ni insya-Allah kita juga akan bermuzakarah secara berasingan supaya kita mengulang kaji bagaimanakah wirid yang dianjurkan dan bagaimanakah situasi dengan orang yang tidak berwirid dan sebagainya, supaya apa kita tahu perkara-perkara khilafiyah ini supaya kita lebih amalkan, supaya kita lebih beramal, dan supaya kita tidak mengatakan ataupun merendah-rendahkan orang yang tidak beramal. Tetapi tujuan asalnya ialah supaya kita ada peluang, kita ada poin untuk meningkatkan amalan kita. Di antaranya inilah sapu muka. Ada peluang untuk membuat amalan, maka kita akan tambah amalan kita insya-Allah. Wallahu alam. Kita akan sambung pada siri kedua nanti. Ini merupakan siri pertama bulan Mac. Insya-Allah kita akan berjumpa pada rakaman akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.